Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 30 Mac bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenyataannya sebelum ini mengenai kerjasama dengan UMNO merujuk kepada peringkat perbincangan. Katanya PKR berbincang dengan semua parti termasuk seperti yang berlangsung hari ini, di mana beliau juga berbincang dengan Datuk Seri Anifah Aman yang merupakan Presiden Parti Cinta Sabah. Bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan ucap tama pada Forum Demokrasi Malaysia, Datuk Seri Anwar berkata dalam demokrasi setiap parti mempunyai ruang untuk mengadakan keterlibatan secara matang. Sehubungan dengan itu, katanya PKR terbuka mengadakan perbincangan berasaskan nilai dan prinsip. Earlier decision of the Supreme Council, but they have also the mandate to the last resolution to leave the Perikatan Nasional Government. So there is this apparent contradiction, which I think is up to the UMNO leaders to decide and resolve this. What about he said there's no cooperation with you or with PMP? Do you have any comment? Because earlier you said you were in talks with I say in discussions here. We continue to discuss all parties. I was with Anifah Aman just now. So we in a democracy and in a mature process, we need to be able to engage. It's very important, based on the core values and principles. Because otherwise, without this being agreed, we have seen the limitations even our Pakatan Harapan government. You see, so it must be now we have learned our lesson. We cannot compromise on these shared principles. Datuk Seri Anwar sebelum itu ditanya mengenai keputusan UMNO Ahad lalu untuk menolak sebarang kerjasama dengan PKR, Bersatu dan DAP. Sebelum ini, Presiden PKR dilaporkan berkata beliau tidak menolak kemungkinan menjalinkan kerjasama dengan UMNO walaupun perbincangan mengenainya masih belum dilakukan secara formal. Kerjasama itu menurut beliau disokong beberapa pemimpin dan ahli parlimen daripada UMNO dan akan menjadi kenyataan jika parti terbabit tekad memutuskan hubungan dengan Bersatu. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Ahad lalu membuat ketetapan bahawa UMNO menolak kerjasama dengan PKR, DAP dan Bersatu pada pilihan raya umum ke-15. Berita seterusnya. Petronas Nasional Berhad Petronas mengumumkan penemuan minyak dan gas baharu secara kontrak perkongsian pengeluaran PSC di Sirong 1 Blok SK405B di perairan cetek wilayah Balingian, kira-kira 237 km di pantai Miri, Sarawak. Firma itu dalam satu kenyataan berkata, telaga eksplorasi Sirong 1 berjaya digerudi hingga kedalaman 2,538 meter pada Februari lalu. Penemuan tiang minyak dan gas yang signifikan melebihi 100 meter di dalam takungan batu pasir Oligasen hingga Miasen Tengah mengesahkan potensi wilayah Balingian dengan masih ada prospek yang belum diteroka. PTTEP Sarawak Air Limited sebagai pengendali memegang 59.5%, Moiko Al Sarawak Sendirian Berhad memegang 25.5% dan Petronas Carigali Sendirian Berhad, anak syarikat Petronas, memegang baki 15% kepentingan penyertaan di blok SK405B. PSC ditandatangani pada November 2017 hasil daripada pusingan tawaran Malaysia MBR 2015. Naib Presiden Eksplorasi dan Huluan Petronas Emiliana Rice Oxley berkata, penemuan Sirong 1 membuktikan kehadiran minyak, terutama di lokasi yang lebih dalam dan belum diterokai di wilayah Balingian. Selepas kejayaan serupa di Medan D18, Petronas yakin berada dalam posisi yang baik untuk meneruskan penerokaan serupa di dua blok lain di wilayah yang sama, iaitu blok SK411 dan SK306. Seorang lelaki rakyat Malaysia berusia 34 tahun adalah antara 21 kes baharu COVID-19 yang dilaporkan di Singapura pada Isnin. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Republik itu, bernama melaporkan Kementerian Kesihatan Singapura dan data penuh yang dikeluarkan lewat malam tadi memaklumkan lelaki berkenaan tiba di Malaysia untuk membantu siasatan polis dan kes dilabelkan sebagai kes 61,293.
Dikategorikan sebagai kes import, rakyat Malaysia itu adalah memegang pas lawatan jangka pendek dan tidak bergejala. Setakat tengah hari Isnin, Singapura merekodkan sebanyak 21 kes baharu. Semuanya diimport menjadikan jumlah jangkitan akibat COVID-19 di Republik itu sebanyak 60,321. Sehingga kini, Kementerian mengklasifikasikan 3,478 daripada kes yang dilaporkan sebagai kes import, 2,332 kes dalam komuniti dan 54,511 melibatkan penghuni di dalam asrama. Keseluruhannya, sebanyak 60,131 kes telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan virus itu dan di-discharge sama ada dari hospital atau kemudahan rawatan komuniti. Kini terdapat 39 kes positif COVID-19 yang masih dirawat di hospital dengan 1 kes dalam keadaan kritikal dan dirawat di unit rawat terapi. Sebanyak 121 individu yang mempunyai gejala ringan atau sihat secara klinikal tetapi masih diuji positif bagi COVID-19 telah diasingkan dan dirawat di kemudahan penjagaan komuniti. Sehingga kini, 30 orang telah meninggal dunia akibat komplikasi COVID-19 di Republik itu. Tiada kluster baharu yang dikenal pasti. Pengurus acara pernikahan selebriti popular Niloufar hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dam Wangi kira-kira pukul 11.40 pagi tadi. Pemilik syarikat Reka Timur Faiz Sabari dan isteri Rozana Mumtaz hadir bagi memberi keterangan berhubung penganjuran majlis itu yang dikatakan melanggar prosedur operasi standard bagi membendung penularan COVID-19. Turut dilihat hadir memberi keterangan pembantu peribadi Niloufar iaitu Nadia Khairuddin. Sabtu lalu, Niloufar dinikahkan dengan pelakon dan pendakwah bebas Muhammad Haris Muhammad Ismail atau P.Yuris dalam satu majlis yang dihadiri kira-kira 200 orang tetamu di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara. Foto dan video yang tular di media sosial serta turut dikongsi oleh kaum keluarga Niloufar menunjukkan pelanggaran SOP apabila tiada penjarakan sosial dalam kalangan mereka. Keadaan itu menimbulkan tanda-tanda serta kemarahan dalam kalangan netizen yang menyifatkan apa yang berlaku adalah tidak adil bagi masyarakat biasa yang selalu akur dengan SOP. Majlis pernikahan itu turut dihadiri menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menyampaikan khutbah pernikahan buat pasangan pengantin. Semalam, Ketua Polis Daerah Dam Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainah Abdullah memaklumkan pihaknya akan memanggil penganjur majlis perkahwinan itu bagi membantu siasatan berhubung penularan gambar majlis yang melanggar pematuhan SOP, penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan Assalamualaikum.